Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik 2.2.6 iaitu keanjalan harga penawaran. Untuk topik keanjalan harga penawaran ini, cikgu pecahkan kepada 5 subtopik utama iaitu hubung kait antara penawaran dan keanjalan, konsep keanjalan, langkah pengiraan keanjalan harga penawaran ataupun ES, pekali keanjalan harga penawaran dan yang terakhir kita akan melihat contoh soalan. Bagi subtopik yang pertama iaitu hubung kait antara penawaran dan keanjalan. Hukum penawaran menyatakan bahawa apabila harga meningkat, kuantiti ditawarkan akan meningkat. Apabila harga menurun, kuantiti ditawarkan akan menurun. Dan tindak balas bagi perubahan kuantiti kesan daripada perubahan harga ialah yang memberikan kesan ke arah menurun ataupun meningkat bergantung kepada kadar responsif jangka masa sesuatu pengeluaran barang. Okey, responsif di sini bermaksud sesuatu barang itu akan menjadi sangat responsif apabila ia merupakan barang yang dapat dikeluarkan dalam jangka masa pendek. Contohnya, barang perkilangan yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Manakala barang yang kurang responsif adalah barang yang memerlukan jangka masa yang panjang untuk dikeluarkan. Contohnya, barang pertanian yang memerlukan masa untuk dituai. Subtopik yang kedua adalah konsep keanjalan harga penawaran ataupun ES. ES sebenarnya adalah untuk mengukur peratus perubahan dalam kuantiti ditawarkan kesan daripada peratus perubahan harga barang dengan andaian ceteris paribus. Rumus ES adalah ES sama dengan peratus perubahan kuantiti ditawar bahagi peratus perubahan harga. Okey, sama juga dengan sebelum ni yang kita belajar keanjalan harga permintaan. Sama saja, memula kita kena ikut 3 step lah. Yang pertama, kita kena cari dulu peratus perubahan kuantiti ditawar iaitu harga baru, kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab 100. Dan seterusnya kita cari step yang kedua, peratus perubahan harga barang iaitu harga baru tolak harga asal bahagi harga asal darab 100. Dan yang terakhir, kita ambil peratus yang kita dapat dalam kuantiti ditawar bahagi dengan peratus harga barang. Okey, sama saja macam kita belajar untuk permintaan. Dalam arti kata yang lebih mudah, ES sama dengan peratus perubahan iaitu yang bentuk segitiga tu adalah perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Atau lebih mudahnya kita buat saja kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal darab harga asal bahagi harga baru tolak harga asal. Sama juga kita akan dapat jawapan yang sama. Macam rumus sebelum ni lah untuk kuantiti diminta. Sama saja, cuma kita kena tukar ini adalah kuantiti ditawarkan iaitu yang melibatkan peniaga ataupun pengeluar ataupun firma. Kalau kuantiti diminta melibatkan individu ataupun isi rumah. Subtopik yang ketiga adalah langkah pengiraan keanjalan harga penawaran ataupun ES. Okey, langkah dia sama aja macam rumus tadi, cuma kita pecahkan supaya pelajar lebih faham. Langkah yang pertama, kamu perlu kira peratus perubahan kuantiti ditawarkan, iaitu Q1 tolak Q0 bahagi Q0 darab 100. Langkah 2, kira peratus perubahan harga, P1 tolak P0 bahagi P0 darab 100. Dan langkah 3, kita kira peratus perubahan kuantiti ditawar bahagi dengan peratus perubahan harga. Subtopik yang keempat pula adalah pekali keanjalan harga penawaran. Sama seperti sebelum ini iaitu pekali keanjalan harga permintaan. Dia sama saja, dia ada dua juga. Cuma yang membezakan adalah pekali keanjalan harga penawaran tidak ada tanda negatif. Dia hanya ada tanda positif. Sebab apa? Sebab tanda positif ini menggambarkan bahawa hubungan untuk hukum penawaran adalah berhubung positif ataupun langsung. Iaitu jika satu naik, satu lagi pun akan naik. Jika harga naik, kuantiti ditawar pun akan naik. Okey. Dia terbahagi kepada dua pekali ini iaitu pekali kurang daripada satu dan yang kedua pekali sama dengan satu atau lebih besar daripada satu. Kita lihat yang pertama iaitu pekali kurang daripada satu. Jika jawapan anda dapat kurang daripada satu, contohnya 0.99 ke bawah lah. Jadi itu adalah pekali kurang daripada satu. Okey, cara membuat tafsiran untuk pekali kurang daripada satu adalah yang pertama, kena mengandungi nilai keanjalan harga penawaran yang kita dah kira, kita perlu masukkan dalam rumusan atau tafsiran. Yang kedua, kita kena nyatakan peratus perubahan harga yang kita kira pada step kedua.
Yang ketiga, kita perlu nyatakan peratus perubahan kuantiti yang kita kira pada step yang pertama. Dan mesti ada ayat apabila harga menurun, berapa persen daripada peratus perubahan harga yang kita dapat pada step kedua. Kuantiti ditawarkan menurun kurang daripada ikut persen yang kita dapat pada step pertama dalam langkah pengiraan. Contoh, nilai keanjalan harga penawaran 0.5 bermaksud apabila harga menurun 20%, kuantiti ditawarkan akan menurun kurang daripada 10%. Dan atau apabila harga meningkat 1%, kuantiti ditawarkan 0.5%. Maksud di sini yang membezakan cara membuat tafsiran untuk penawaran dan juga permintaan adalah penawaran perlu ada ayat. Kalau dikurang daripada 1, dia mesti ada ayat kuantiti ditawarkan akan menurun kurang daripada. Mesti ada ayat itu. Jenis yang kedua adalah perkali sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1. Lebih daripada 1. Okey, dia menunjukkan kuantiti ditawarkan lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Contohnya 2 ataupun 1 lah. Atau 1 poin lebih-lebih. Cara membuat tafsirannya adalah sama macam perkali kurang daripada 1. Cuma bezanya ayat untuk apabila tu mesti dia ada perkataan apabila harga meningkat berapa persen daripada pengiraan kita dalam langkah 2, kuantiti ditawarkan meningkat lebih daripada persen yang kita dapat dalam step pertama. Okey, ingat balik step tu, ada 3 step tu. Okey, dan ayat dia mesti ada kuantiti ditawarkan akan meningkat lebih daripada. Itu yang membezakan perkali sama kurang daripada 1 ataupun lebih besar atau sama dengan 1 itu. Iaitu mesti ada ayat lebih daripada dan kalau kurang daripada 1, kurang daripada. Okey. Satu topik yang terakhir kita akan melihat kepada contoh soalan. Soalannya adalah hitung nilai keanjalan harga penawaran bagi kasut apabila harga kasut meningkat dari RM50 ke RM52 dan kuantiti ditawar meningkat daripada 150 pasang kepada 180 pasang. Memang logiklah sebab pengeluaran dia akan keluarkan banyak bila harga meningkat dalam pasaran. Okey, kamu buat ikut langkah. Langkah yang pertama, kamu kira dulu peratus perubahan kuantiti ditawar. Okey, jawapannya kamu akan dapat 20%. Untuk step kedua pula, kita akan mengira peratus perubahan harga. Jadi, peratus perubahan harga yang kita dapat adalah 4%. Dan jawapannya dalam positif, tiada nilai negatif sebab hukum penawaran adalah berhubung positif. Dan langkah yang ketiga adalah kamu kena kira keanjalan harga penawaran iaitu peratus perubahan kuantiti ditawar yang dikira pada step pertama bahagi dengan peratus perubahan harga yang dikira pada step kedua. Dan kamu akan dapat jawapannya sama dengan 5. Dan yang terakhir kamu perlu buat tafsiran iaitu guna ayat yang sepatutnya lah. Sebab ini adalah perkali lebih daripada 1. Jadi ayat dia mesti ada nilai keanjalan harga penawaran 5 bermaksud apabila harga meningkat 4%, kuantiti ditawarkan akan meningkat lebih daripada 20%. Atau apabila harga meningkat 1%, kuantiti ditawarkan akan meningkat 5%. Jadi kamu perasan tak pada baris kedua, dia ada ayat kuantiti ditawarkan akan meningkat lebih daripada. Sebab ini perkali dia lebih daripada 1. Jadi kalau perkali dia kurang daripada 1, dia mesti ada ayat pada baris kedua itu ialah kurang daripada. Refleksinya pada hari ini kelas, kita dah lihat yang pertama hukum penawaran dengan hubung kait dengan keanjalan iaitu hukum penawaran berkadar positif ataupun langsung. Manakala hubung kaitnya dengan keanjalan adalah kategori responsif dan kurang responsif. Responsif untuk barang yang jangka masanya singkat untuk dikeluarkan. Manakala kurang responsif untuk barang yang mempunyai jangka masa lama untuk dihasilkan. Yang kedua, kita ada tengok konsep ES iaitu peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Iaitu rumusnya. Yang ketiga, kita dah lihat macam mana nak kira berdasarkan 3 langkah. Dan yang keempat, kita lihat juga jenis perkali ES iaitu perkali kurang daripada 1 dan juga perkali lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1. Untuk perkali kurang daripada 1, mesti ada ayat kurang daripada. Dan untuk perkali lebih besar daripada 1 atau sama dengan 1, mesti kena ada ayat lebih daripada untuk tafsirannya. Okey, jadi kita dah dapat lihatlah yang penting sekarang adalah rumus untuk ES ni sama macam rumus untuk ED. Cuma yang membezakannya
kuantiti itu mesti kita ambil kuantiti ditawarkan untuk ES dan kuantiti diminta untuk ED. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.